kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada tetamu kita yang seterusnya, Al-Fadhil Ustaz Badli Shah, yang bertajuk Takaful sebagai Ibadah Harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التوحيد بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك. Ya Allah, jadikanlah kami redha dalam menerima ketentuan-Mu. Jadikanlah kami sabar dalam menerima segala ujian-Mu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat yang kita raikan seluruh para peserta Konvensyen Takaful 2021. Yang kita raikan juga para pelayar kita yang mengikuti siaran ini di mana juga mereka berada. Dari utara didoakan moga sejahtera. Yang dari timur didoakan terus makmur. Yang dari barat didoakan moga dapat berkat. Yang dari selatan didoakan dapat keampunan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersempena Konvensyen Takaful 2021, saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat kepada kita semua, iaitu perniagaan takaful sebagai ibadah harian. Pertamanya, tahniah kepada semua kerana telah melibatkan diri di dalam kerjaya sebagai seorang perancang kewangan. Yang mana kita tahu bahawa menjadi seorang yang berkerjaya ini adalah merupakan kehendak agama. Islam memandang apa juga kerjaya yang kita lakukan, mesti ruang lingkupnya terdiri daripada 3 komponen. Pertama, pekerjaan adalah satu mas'uliyah. Yang kedua, pekerjaan adalah satu bentuk al-itqan. Dan yang ketiga, setiap pekerjaan itu mesti natijahnya adalah ibadah. Pertama, al-mas'uliyah, pertanggungjawaban. Dalam sejarah Rasul SAW sangat menghormati bagi orang yang rajin bekerja, orang yang suka bekerja. Sebab itu kalau kita rujuk pada sejarah Nabi SAW, dia tidak pernah cium tangan orang. Kecuali 3 orang saja dalam hidup Nabi yang Nabi cium tangannya. Beberapa Nabi tak cium tangan kerana Nabi ini telah kehilangan ayah sejak daripada dia dalam kandungan dan dia kehilangan ibu ketika dia masih kecil. Jadi Nabi dalam hidup dia hanya cium 3 orang saja tangan mereka. Pertama sekali yang Nabi cium tangannya adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ini satu hari Nabi bersalam dengan dia. Nabi dapati tangannya itu merekah-rekah, melepuh dan kulitnya terbakar kehitam-hitaman, macam terpanggang oleh matahari. Lantas Nabi pun bertanya, "Ma hadzal ladzi iktasaba yadaka? Ma hadzal ladzi iktasabat yadaka?" Kenapa tanganmu jadi begini? Maka dijawab oleh Sa'ad bin Mu'az, "Adribu bil marwil mishata fa unfiquhu ala iyali." Jawab dia, tangan saya jadi begini kerana saya kuat bekerja ya Rasulullah. Menyangkul dan macam-macam lagi. Fa unfiquhu ala iyali, kerana mencari nafkah untuk diberikan kepada tanggungan saya. Lantas apa reaksi Nabi? Nabi ambil tangan Sa'ad bin Mu'az, Nabi cium. Maka kata Nabi, "Hadhihi yadun la tamassuhan naru abada." Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini orang pertama. Orang kedua yang Nabi cium tangannya adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Pun sama, Nabi pegang tangannya, Nabi bersalam. Nabi rasa tangannya begitu tebal, begitu kasar sekali tapak tangannya. Atas Nabi bertanya, "Ni kenapa begini?" Dia pun cerita, "Saya bekerja part time macam-macam, saya cari nafkah untuk bantu keluarga." Maka Nabi pun cium tangan, kata Nabi, "La tamassahuman naru abada." Ini 2 tangan tidak akan disentuh oleh api neraka. Tu orang kedua yang Nabi cium tangannya. Orang ketiga yang Nabi cium tangannya adalah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Nabi dia lain dengan kita. Kalau anak dia datang ke rumah, bukan anak dia cium tangan dia. Kata Aisyah, kalau Fatimah datang, dia akan bangun, sambut dan cium tangan Fatimah. Kenapakah Nabi cium tangan Fatimah? Kerana Fatimah radhiyallahu anha adalah anak Nabi yang sangat rajin bekerja. Sebab itu, hatta wanita pun dalam agama disuruh untuk bekerja kuat. Manusia giat, bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat, bekerja keras, tak kenal penat, hati kukuh, fikiran bulat, memikul tugas, ia pun taat. Ini sifat orang-orang yang dikasihi oleh Nabi. Sebab itu saudara-saudari sekalian, bersyukurlah dalam suasana sekarang kita masih mempunyai kerjaya, masih lagi bekerja. Walaupun ada orang dia telah kehilangan kerja, tetapi dia usaha juga untuk mencari rezeki dengan memasuki dunia ataupun kerjaya perunding kewangan ini. Sebab dia tahu bahawa Islam adalah agama yang sangat anti kepada golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. Itu Nabi marah. Inilah abghadur rajulu an arahu farigha. Aku benci betul tengok orang yang duduk menganggur, kata Nabi. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Dia bekerja urusan dunia pun malas, bekerja untuk urusan akhirat pun dia malas. Maka ini yang pertama, kita masuk dalam golongan yang Allah sayang, agama suka, iaitu orang yang bekerjaya. Alhamdulillah. Yang kedua, pekerjaan yang kita lakukan ini adalah di atas pertimbangan al-itqan. Apa makna al-itqan? Al-itqan ini adalah masdar perkataan yang asalnya daripada perkataan taqana dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Atqana yutqinu itqanan. Maknanya sempurna, perfect, ataupun mengerjakan sesuatu dengan kesempurnaan. Sebab itu perkataan itqan ini disebutkan oleh Allah dalam suratul Namal ayat 88. Ketika Allah menceritakan tentang penciptaan alam. Sun'allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Itulah dia ciptaan Allah yang dia sangat sempurna penciptaannya. Dan sesungguhnya Allah sangat teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Ini dalam Quran suratul Namal ayat 88. Dalam bahasa kita, itqan ini dikenali dengan perkataan tekun. Jadi kerja yang kita buat, nak tak nak, mestilah. Yang kedua. Yang ketiga, yang merupakan topik perbahasan kita pada malam ini, iaitu kerjaya kita sekarang ini adalah satu ibadah kita kepada Allah. Saya sebutkan di awal tadi bahawa tugas sebagai perancang kewangan ini adalah kerja yang mulia. Apa sebab? Kerana umumnya perancangan pengurusan harta dalam Islam dibahagikan kepada dua. Satu, perancangan harta semasa hidup. Yang kedua, pembahagian harta selepas kematian si pemilik harta. Perancangan harta semasa hidup antaranya hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar. Adakah masyarakat kita ada knowledge tentang semua perkara ini? Belum tentu. Yang kedua, pembahagian harta selepas kematian. Yang mana pembahagian harta selepas kematian ini pembahagian harta pusaka yang tertakluk kepada hukum hakam faraid. Adakah masyarakat kita tahu tentang perkara ini? Tak tahu. Jadi kita yang mempermudahkan kepada mereka. Kalau kita lihat secara terperinci, pertama, agama mengajarkan dari sudut harta ni ada wealth creation, penghasilan harta. Al-Quran mengajar bagaimana nak mendapatkan harta. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 diajarkan bahawa agama Islam menggalakkan kita mencari harta dan tidak hanya pasrah kepada qada dan qadar. Carilah harta. Bertebaranlah di muka bumi, kata Allah. Yang kedua, Islam ataupun Quran menyuruh kita yang kedua dari sudut harta ni ada wealth accumulation ataupun bagaimana nak mengumpul harta atau nak mengembangkan harta. Kerana tidak wajar kalau harta itu kita hanya simpan saja tanpa nak mengembangkannya. Jadi pengembangan harta ini boleh dilakukan melalui simpanan ataupun pelaburan di institusi kewangan.
Malah Islam menggalakkan umatnya untuk membuat simpanan dan melaburkannya sebagaimana yang ditunjukkan di dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun. Hendaklah kamu tanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, biarkan dia pada tangkainya, kecuali sikit saja untuk kamu jadikan makanan. Jadi dalam ayat ini kata ulama, Allah didik Nabi Yusuf dan didik kepada kita supaya ada budaya menabung. Ini kita kena didik masyarakat, mesti menabung. Hari esok pergi ke Bandung, hari lusa ke Surabaya. Kalau dari kecil kita menabung, insya-Allah bila besar jadi kaya raya. Ini kita kempenkan. Yang kedua. Yang ketiga, Quran dan juga Islam dalam bab harta, dia mengajar kita bagaimana nak melakukan wealth protection. Bagaimana kita nak melindungi harta. Sebagai jaminan hidup di dunia ini, selain daripada simpanan dan juga harta yang mencukupi, diri kita, harta kita ini mesti juga dilindungi. Mesti dijaga daripada sebarang musibah dan dijaga daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Wealth protection. Dan ini adalah kerjaya kita semua dalam dunia perunding kewangan. Nak mendidik masyarakat, melindungi harta mereka. Yang keempat, Al-Quran dan juga Islam dalam bab harta ini, dia mengajar kita bagaimana nak distribution, wealth distribution. Bagaimana konsep pengagihan harta. Iaitu Islam memperuntukkan beberapa cara untuk pengagihan harta sebelum ataupun selepas mati. Jadi antara instrumen perancangan harta, contohnya wakaf, wasiat, hibah dan lain-lain lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, Islam mengajar wealth cleansing, penyucian harta. Yang mana sebagai Muslim, kita tidak boleh sewenang-wenangnya membelanjakan duit kita atau gunakan harta kita dengan mengikut kehendak dan juga hawa nafsu. Ini kerana setiap harta kita ada hak-hak tertentu untuk kita bahagikan, contohnya dengan berzakat ataupun amal-amal jariah yang lain seperti sedekah. Ini kita boleh rujuk dalam Quran. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 195. Jadi, melihat kepada kehendak-kehendak agama ini, masyarakat perlu dididik bagaimana untuk nak urus kewangan. Sebab itu, saya nampak ada beberapa isu yang kita perlu sangat bantu kepada masyarakat sekarang. Dan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari selaku perunding kewangan ini mempunyai kelebihan ilmu untuk nak menerangkan perkara ini. Pertama yang saya nampak, isu yang kita kena bantu masyarakat, kalau kita melihat perkembangan sekarang, apa faktor utama yang menyebabkan lebih 1 juta kes pusaka yang bernilai lebih daripada 50 bilion belum dapat diselesaikan ataupun masih tertunggak. Tertunggak maknanya harta masih di atas nama si mati dan belum dituntut oleh waris yang berhak. Apa faktor utama? Tak kira lagi jumlah wang yang tidak dituntut. Registrar of Unclaimed Money ada 1.8 bilion. Begitu juga jumlah yang tidak dituntut kerana tidak selesai pewarisannya, terutamanya yang berada di bawah EPF, koperasi, lembaga tabung haji, permodalan nasional berhad. Itu semua kalau campur kat 70 juta ringgit. Apa sebab ianya berlaku? Sebab kefahaman masyarakat terhadap pengurusan kewangan begitu rendah. Kefahaman masyarakat terhadap hukum faraid lagilah rendah. Ramai masyarakat kita lebih kenal dengan wasiat berbanding dengan faraid. Kenapa mereka kenal wasiat? Sebab terpengaruh dengan cerita 3 Abdul. Cerita Piramli. Abdul Wahid, dia telah diberikan wasiat oleh ayahandanya, dia berikan wang tunai 2,500,000 pound sterling. Abdul Wahab, dia dapat kebun-kebun, ladang-ladang, estate, factory, kilang, stable, lumba kuda. Nilainya 5 juta pound sterling. Adiknya Abdul Wahab dapat rumah yang macam muzium. Tapi nasib baiklah,
arwah ayahnya ada buat wasiat dekat peguam nama Sulaiman Akhlaqan. Rupanya arwah ada harta di Kairo, Arab Saudi, Tehran, Afghanistan, Pakistan, Turkistan, Kuwaitkostan, Kongkostan, Bobostan, Tanjung Rambutan. Semuanya bernilai 15 juta pound sterling. Jadi orang hanya tahu kalau mati semua pakai wasiat-wasiat saja. Carilah peguam macam Sulaiman Akhlaqan. Saudara, hari ini 95% waris tidak tahu siapakah sebenarnya yang berhak ke atas harta pusaka. Ini menyebabkan wujud perbalahan di antara waris. Orang yang tidak berhak buat tuntut, waris yang berhak diketepikan. Oleh kerana perbalahan berterusan, waris pun gagal untuk mencapai kata sepakat. Akhirnya, harta-harta pusaka yang banyak ini terbiar begitu saja. Harta pusaka seperti tanah yang di dalam gerannya masih tertera nama si mati, itu tidak boleh dibuat apa-apa transaksi ke atasnya sehinggalah kes pusaka itu diselesaikan dengan nama si mati dikeluarkan dan nama waris yang berhak dimasukkan. Oleh itu, selagi kes pusaka ini tidak diuruskan, waris tidak boleh jual, tak boleh pajak, tidak boleh majukan pun tanah itu. Dan harta pusaka dalam bentuk tunai pula yang nilainya jutaan ringgit itu akan disimpan di bawah akta wang tidak dituntut. Siapa yang nak berikan bimbingan kepada masyarakat tentang isu ini? Saudara-saudarilah. Keluarkan mereka daripada kegelapan dan konflik ini. Ada pula pemandangan, tak apalah, biarlah harta ni tak payah fikir-fikirlah, tanah kubur pun merah lagi, kita kan nampak sangat berebut-rebut harta pusaka. Ini pun ada juga yang jenis zuhud begitu. Ini bukan tentang warna tanah kubur atau kerana berebut harta pusaka, tidak. Sebaliknya, ini berkaitan hak waris yang terlibat. Sekiranya kes pusaka ini dibiarkan sehingga puluhan tahun lamanya, sebab nak tunggu tanah kubur tukar warna kononnya, jumlah waris yang terlibat akan semakin ramai dan mungkin mencecah ratusan orang. Tapi janganlah pula baru ke bumi, baru pacak bunga baru dah terus ngira harta macam Ismail Ulam Raja meninggal, terus Abdul Wahab dah buat kira. Itu tak sampailah begitu. Kita dah kena buat kira. Contohnya, seorang suami meninggal. Dia tinggalkan 4 ahli waris. Ibu, isteri, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Macam mana kiraan? Masyarakat tak ramai yang tahu. Contoh harta yang ditinggalkan sebuah rumah lah. Ikut hukum pusaka ataupun faraid, ibu akan dapat 1/6 bahagian. Isteri dapat 1/8 dan baki harta akan diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan nisbah. Anak laki 2, anak perempuan 1. Jika waris segera uruskan harta pusaka rumah itu di pejabat pusaka kecil, kemungkinan besar pembahagian dapat diselesaikan menerusi rundingan dan diselesaikan dengan cara baik. Katakanlah ibu setuju berikan bahagiannya kepada menantu dan juga kepada cucu. Maka mungkin akan didaftarkan, kita letakkan nama isteri dan 2 anak arwah dalam geran itu. Tapi kalau ahli waris lengah-lengahkan atas sebab takut malu kubur masih lagi merah dan berbagai-bagai, gedebuk-gedebak, mak si mati pula meninggal dunia sebelum urusan harta pusaka arwah selesai, maka inilah yang menyebabkan berlaku pertambahan bilangan waris. Jika tadi jumlah waris cuma 4 orang, maka bila ibu dah meninggal, bilangan waris akan bertambah. Pada peringkat awal, bahagian ibu kita hanya 1/6 ke atas rumah pusaka itu, tapi meninggal, maka bahagian itu akan masuk pula dalam pusaka peninggalan si ibu pula. Satu kerja. Bayangkan kalau ibu ada 8 anak, termasuk arwah si mati. Maknanya ada 7 ahli waris yang ditinggalkan oleh ibu tadi. 7 anak arwah ini akan jadi ahli waris kepada harta rumah pusaka yang asalnya ditinggalkan oleh si mati di atas hak ibu sebanyak 1/6 bahagian. Jadi ini sudah tentu lebih menyulitkan untuk kita dapatkan kata persetujuan daripada 7 waris tadi. Macam mana nak pujuk mereka untuk tidak buat tuntutan ataupun tak nak bagi bahagian mereka? Akibatnya nama mereka akan didaftarkan dalam geran rumah sebagai sebahagian daripada pemilik rumah. Ataupun isteri arwah terpaksa pula membayar sebahagian kepada mereka ni dengan wang tunai pula. Ini satu kerja. Dan inilah yang sedang berlaku di luar sekarang. Kenapa? Tidak ada orang yang memberi tunjuk ajar pada mereka.
Begitu juga ada di kalangan masyarakat di luar, bila kita sebut hukum faraid terus jadi afraid. Faraid dengan Memang sangkut ke? Kejap. Semua sangkut. Jap. Kejap ya korang. Sekejap. Boleh. Tak ada suara pula. Dia tulis click to unmute. sorry. dengan pengurusan yang lebih teratur. Okay. Maka saya sekali lagi mengatakan bahawa pekerjaan saudara-saudari sekalian sebagai perancang kewangan ini banyak menyelesaikan kemelut yang sedang berlaku di luar sana. Itu satu sudut. Dari satu sudut yang lain, sudut yang kedua saya melihat tugasan tuan-tuan ibadah yang sungguh hebat di sisi Allah. Sebab pekerjaan tuan-tuan membantu orang-orang susah. Ini sangat mulia. Bayangkan apa akan berlaku jika seseorang itu kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Sama ada musim pandemik ataupun tidak, tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan. Apa akan terjadi jika ada di kalangan orang yang kita kenali, dia dapat penyakit serius yang memaksa dia untuk berhenti bekerja. Ataupun dia mempunyai ahli keluarga yang memerlukan penjagaan kesihatan jangka panjang, bedridden. Kalau kita segera memerlukan rawatan perubatan di hospital swasta, mampukah sebahagian daripada masyarakat membayar bil-bil daripada duit poket mereka sendiri? Jawapannya tidak. Sebab itu sudah tiba masanya untuk kita melihat dengan lebih dekat keperluan kesihatan kita dan keperluan kesihatan keluarga terdekat kita. Sebabnya saudara, kos penjagaan perubatan di negara kita telah meningkat pada kadar yang membimbangkan, iaitu melebihi 100% daripada tahun 97 sampai 2007 menduduki tempat kedua tertinggi di Asia. Telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menedahkan lebih daripada 80% rakyat Malaysia terpaksa menggunakan pendapatan sendiri untuk perkhidmatan kesihatan. Manakala 35.8% daripadanya terpaksa menggunakan wang simpanan mereka. Selain itu, bagaimana jika seseorang kehilangan pekerjaan kerana pandemik dan menyebabkan kita juga akan kehilangan perlindungan perubatan bersama-sama dengannya? Statistik menunjukkan bahawa kadar pengangguran di negara kita setakat tahun ini adalah lebih tinggi dalam tempoh 20 tahun. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, bilangan rakyat Malaysia yang menganggur adalah lebih daripada 740,000 orang akibat daripada pandemik ini. Maka melihat kepada senario-senario ini, pekerjaan yang tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sedang lakukan, ini pekerjaan yang nak memudahkan dan membantu meringankan kesusahan orang. Sebab itu saya tertarik apabila Nabi SAW tatkala sampai saja ke Madinah, baginda Nabi telah memperkenalkan 4 budaya untuk memperkasakan masyarakat Mekah dan juga Madinah.
Apakah 4 perkara yang Nabi perkenalkan itu? Pertama, kata Nabi, untuk mencipta kekuatan dari sudut masyarakat kita, pertama mesti ta'aruf. Apa makna ta'aruf? Ta'aruf ni mesti kenal mengenali. Mesti kenal dengan mereka. Yang kedua, tafahum. Apa makna tafahum? Mesti memahami perbezaan kita. Macam kita duduk satu negara di Malaysia misalnya. Orang Pahang, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Negeri Sembilan, orang Perak, orang Perlis. Kita ada perbezaan latar belakang negeri yang berbeza. Kenal mengenali dan kita memahami tafahum perbezaan. Orang Pahang dia kenal cara orang Kedah macam mana. Mungkin percakapannya bunyi kasar, mampu ke apa ke, tapi itu biasa bagi mereka. Kita kenal dengan orang Terengganu. Kita ta'aruf, kita kenal. Budaya bercakap, bahasa bodoh. Rupanya bodoh ni macam tak ada apa. Bahkan orang Terengganu kalau beli roti, nak roti kaya ke roti bodoh. Maknanya roti kosong itu pun dia panggil roti bodoh. Jadi mereka bukannya bodoh tu adalah bodoh. Kenapa kita? Sebab kita at-tafahum, kita faham. Yang ketiga Nabi mengajarkan at-ta'awun. Apa arti ta'awun? Kita tolong menolong. Tapi ada aspek yang keempat. Ini saudara-saudari sedang lakukan, iaitu at-takaful. Takaful ni kata ulama berkongsi rasa. Hatta sesama non-Muslim pun Nabi mengenalkan satu budaya, ihtiramul huriyatil aqidah wa huriyatil ibadah mahma tabayatul adiyan. Kita menghormati kebebasan akidah dan kebebasan agama setiap orang, tak kira apa agama. Jadi daripada 4 perkara yang wujud Nabi ajarkan, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Yang ini tuan-tuan semua sedang lakukan. Nabi nak kita bawa budaya saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kita sesama kita, ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai. Hendak belayar ke Teluk Betung, sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pebetung, bulat manusia kerana muafakat. Kita sama kita bagaikan au dengan tebing. Bukit sama didaki, lembah sama kita turuni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang susah akan menjadi senang. Kalau hidup hendak selamat, Quran dijunjung, dirikan solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawalah berzakat. Kalau hidup hendak bermatlamat, adab ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah, hendaklah dijauhi. Kalau hidup hendak terpandang, arif bertindak, bijaklah memandang. Kalau hidup hendak dihormat, bersatulah hati, hiduplah muafakat. Duduk muafakat menjunjung adat, duduk bersama berlapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Ini pesan orang tua-tua untuk kita mencipta kehidupan yang bahagia dan harmoni. Soalnya bagaimana cara? Pernah dulu seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cinta sekali dalam dunia ni? Siapa orang yang Allah paling cinta sekali? Dan apakah amalan yang kalau saya buat, nescaya Allah akan sayang pada saya?" Maka dijawab oleh baginda Nabi, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnasi." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Kemudian kata Nabi, "Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhilhu ala muslim." Amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menggembirakan orang yang sedang kesusahan. Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Kata Nabi, "Yakshifu anhu kurbatan, au yuqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an." Engkau hilangkan kesusahannya, atau engkau tolong bayarkan hutangnya, ataupun engkau hilangkan kelaparannya. Sehingga kan kata Nabi, "Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min ataki fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahrun." Kata Nabi, aku kalau dapat keluar berjalan
dapat membantu orang-orang yang susah menjadi ringan kesusahan mereka, itu jauh aku sukai daripada setakat duduk dalam masjid ini, iaitu Masjid Nabawi, sebulan beriktikaf. Aku lagi suka keluar bantu orang. Maka saudara-saudari sekalian, tugasan saudara-saudari sekalian sebagai perunding kewangan khususnya dalam dunia takaful ini sudah pastilah memberi pertolongan dan bantuan kepada orang tiap-tiap hari, terutamanya kepada orang yang memerlukan. Sebenarnya banyak yang kita sama-sama nak bincangkan, tetapi masa kita tak mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh teman-teman, khususnya yang sedang berada di dalam Convention Takaful 2021 ini kerana sudi meluangkan masa untuk bergabung bersama kami. Sekadar itu, terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Badli Shah atas perkongsian beliau yang bermanfaat sebentar tadi. Moga-moga dengan pengetahuan kita tentang fadilat takaful ini menjadikan semua pejuang-pejuang takaful untuk lebih bersemangat untuk menyebarkan lagi ilmu takaful seterusnya, melindungi lebih ramai lagi kawan-kawan di luar sana. Seperti yang disampaikan berkenaan mas'uliyah, itqan, ibadat, tanggungjawab, tekun dan ibadah. Kita dalam bekerja sebab kita bantu orang ni, nak faham berkenaan dengan urusan harta pusaka, kita juga nak bantu orang untuk dapatkan kerja. Itulah yang membuatkan kerjaya kita, kerjaya yang mulia.